Ada orang kata tahlil tak buat ustaz, ini semua bid'ah. Saya nak cerita tuan-tuan, bid'ah bukan apa yang Nabi tak buat itu bid'ah. Bid'ah ialah apa yang tak ada nas itu bid'ah. Ingat, terbina hukum dengan 5 perkara. Pertama, Al-Quran. Kemudian hadis Nabi. Yang ketiga, fatwa sahabah. Yang keempat, ijma' ulama. Yang kelima ialah qiyas. Ni terbina hukum dengan 5. Ada orang ambil 2 saja, Quran, hadis. Itu yang jadi masalah. Tuan-tuan, kenapa saya sebut macam ni? Ada sahabat buat. Kalau kata apa Nabi tak buat, bid'ah, salah. Ada sahabat buat, itu bukan bid'ah. Contohnya, ketika Nabi bangun daripada Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Sami Allahu liman hamidan, Rabbana walakal hamd. Tiba-tiba ada seorang sahabat sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Habis solat, Nabi kalih ke belakang. Siapa yang sebut selepas Sami Allah Rabbana walakal hamd, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, yang aku tak buat? Sahabat ni nak angkat tangan takut. Siapa yang sebut? Nabi kata. Tiba-tiba sahabat dia kata dalam keadaan pucat, saya ya Rasulullah, ketika kamu sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun ke bumi untuk menulis pahala kamu untuk kamu masuk syurga Allah. Tengok, benda tu Nabi tak buat, tetapi sahabat buat. Bukan bid'ah bang. Ada orang dia kata bid'ah. Ingat tak, solat lepas ambil wuduk, Bilal buat. Nabi buat tak? Nabi kata, wahai Bilal, kenapa aku dengar tapak kaki kamu di syurga? Dia kata, aku akan ambil wuduk, solat selepas solat lepas wuduk, solat sunat wuduk, aku kekal dalam wuduk aku. Oleh kerana kamu buat ini, aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Ni satu lagi tuan-tuan, ni dadah. Dadah macam mana kita nak kata? Rupanya dadah ni tuan-tuan ambil kias kepada arak, memabukkan. Saya tanya anak murid saya, arak, dadah macam mana? Dadah dalam Quran ada. Saya kata, saya mengajar lama tak ada pun. Kami jumpa ustaz. Mana ayatnya? Fi amadin mumaddadah. Budak dia buat main-main. Ni, sebab tu kita kena faham ni hukum ni. Begitu juga tahlil. Ada orang kata bid'ah. Bang, tahlil ini kenapa dibuat? Tengok sejarah. Saya nak tanya, tahlil ni kenapa ada orang kata bid'ah? Sedangkan tahlil ni semua ayat Quran. Dia orang kata tak sampai mayat, kita baca Quran dapat pahala tak? Dapat pahala. Tak dapat kat dia. Kita, anak yang doa dapat pahala tak? Ada orang tak bagi buat, tuan-tuan. Buat, orang Melaka. Jangan kata bid'ah, buat. Sebab benda itu benda baik. Ada tak tahlil selain daripada lain? Ustaz tu masuk, mayat dah mati. Ada tak? Saya tak pernah jumpa orang buat tahlil macam tu. Tak ada. Semua Al-Fatihah, semua baca Fatihah. Habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Betul tak? Ingat tak siapa yang membaca 70,000 Qul huwallahu ahad, Allah jamin dia syurga Allah. Kita tahlil, afdalul zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Tengok, la ilaha illallah, kita zikir, dapat pahala tak kita? Anak yang zikir, aku hadiahkan zikir ini kepada mak aku ni, dapat pahala tak? Ni mak yang mati, anak doa tak ada kah? Tidakkah disebut waladun salihun yad'ulah, anak yang salih yang doa? Anak angkat tangan, dia tak pandai doa, dia tolong amin. Anak dapat tak pahala? Mak yang meninggal dapat. Ada orang hentam, tuan-tuan. Sebab tu kita kena mengaji bang. Bila mengaji baru faham. Ni, kalau boleh, wahai orang-orang lelaki Melaka, jangan lupa ni buat tahlil. Boleh? Sebab mak kita mati, kita boleh buat. Tuan-tuan duduklah di mana, tuan-tuan tak akan dibuang daripada masyarakat. Isu tahlil arwah, ana teliti kepada kitab-kitab Jawi. Kitab-kitab yang muktabar dalam kitab Jawi kita ni. Kitab Bughyatul Tulab, ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. Tuan punya kitab Muniyatul Musalli. Di dalam kitab Kashful Litham, di dalam kitab Al-Banjari itu, Sabil Al-Muhtadi. Semua kitab-kitab Jawi mengatakan di antara perkara bid'ah yang dibenci pada syarak, bid'ah qabihah yang dibenci oleh syarak, iaitulah wahsyah, iaitu mengumpul orang ramai selepas berlaku kematian. Dalam kitab Jawi, saya mula-mula baca kitab Jawi, saya kata siapa dia lah kayak nak ke kitab Jawi ni, macam mana dia boleh masuk cerita ni dalam ni?
Tengok kitab lain pun sama. Tengok naskah yang cetak tahun 50-an dulu pun sama. Mana bukan ada penyelewengan. Tetapi bila balik kepada realiti masyarakat, tak ada siapa berani tak buat tahlil. Kalau tak buat, satu kampung mesti pasal tak saya repot. Tanah ayuh macam tanah batas pisah. Marah selalu. Inilah yang saya kata, banyak perkara-perkara di dalam masyarakat kita perlu kepada murajaah. Perlu kepada tilik balik amalan kita ni tepat ke tidak, apa yang ada dalam kitab-kitab yang muktabar di dalam kitab kita, dalam kitab fiqh sendiri. Balik tengok. Kalau rasa payah nak baca kitab Jawi, tak faham, tengok dalam blog Abu Anas Madani, cari hukum kenduri. Saya letak di situ, saya kata ini untuk perbincangan, bukan untuk berkelahi sama siapa. Kita bincang secara baik-baik. Kenapa dalam kitab kita kata macam ni? 2-3 kitab semua dia kata satu di antara bid'ah yang qabihah. Bahkan dalam kitab Al-Bajiri, tak silap saya, di antara bid'ah yang dicela pada syarak, menseru, ini bahasa kitab Jawi ni, menserukan orang ramai untuk berkumpul selepas kematian. Dan bagi orang ramai itu juga menerima jemput. Orang yang menerima jemputan juga termasuk dalam program. Sini lah, tak sini. Jadi ini dipanggil realiti lah kepada soalan. Saya mengatakan sukar untuk saya nak kata mesti kena buat sebab orang buat, sebab dalam kitab kita sebut sedemikian. Tuan-tuan boleh ambil dalam blog Abu Anas Madani, cari. Saya dah rumikan. Hak Jawi itu jadi rumi. Pasal orang panggil pina anak mata juga nak baca kitab Jawi. Jawi pula Jawi klasik. Dah. Silap-silap ada orang sedang berjalan di atas bom. Bomi itu bawa mi jadi bom lah. Ada bom, mana pula orang jalan atas bom, mati habis lah. Itu wallahu alam. Kenduri tahlil ataupun kenduri arwah ni pada orang Melayu dia ada 2 makna. Yang pertama, kenduri malam kematian ataupun kenduri bersempena kematian yang baru berlaku. Dan yang kedua, kenduri yang dibuat selepas tu, lama lepas tu dia kata teringat mayat ni, kita buat kenduri lah, lepas tu sedekahkan pahala kat dia. Itu pun kenduri arwah juga kan. Okay. Yang pertama tadi, kenduri yang dibuat dekat-dekat dengan kematian yang baru berlaku, yang ni dilarang oleh mazhab-mazhab Islam. Cuma mazhab-mazhab Islam mereka berbeza pendapat sama ada nak mengatakan ia haram ataupun makruh. Sebahagian kata haram, sebahagian kata makruh. Tetapi mereka bersepakat mengatakan ia bid'ah. Kerana ada hadis yang melarang. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kata dia, kunna na'uddu sun'at al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am minan niyahah. Kami mengira, kami menganggap, kami ni sahabat lah, sahabat menganggap perkumpulan di rumah si mati dan membuat makanan sempena perhimpunan itu adalah daripada ratapan yang dilarang. Umar masa zaman pemerintahan dia pernah tanya pada seorang sahabat tu dihantar, saya tak ingat ke mana, tapi tuan-tuan boleh tengok riwayat ni dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dia tanya seorang sahabat, dia kata, tempat ni ada niyahah, tempat ni ada ratapan tak? Dia kata tak ada, cuma kalau ada kematian berkumpul lah kami. Ada buat makanan? Ada. Itulah ratapan, dia kata. Umar kata. Kenapa dia dilarang? Kalau tuan-tuan buka mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i pun larang. Tuan-tuan buka Mughnil Muhtaj, dia kata bid'ah. Mughnil Muhtaj. Pasal apa dilarang? Mazhab Hanafi dia hurai lebih. Dia kata dilarang ni sebab masa makan ni, buat makan ni bukan masa sedih. Makan ni disyariatkan waktu gembira, waktu kahwin, gembira kan, kita buat makan. Hari raya gembira, kita bagi makan. Hari sedih tak payah bagi makan. Tu ada seorang syekh kan, Syekh Mandili kan, dia kata apa ni, tanaman apa yang siang tanam malam boleh makan? Tanam manusia kan. Ya, dia marah tu kan. Pasal apa dia dilarang? Kerana selain daripada dia menyanggahi maksud syariat dalam memberi makan tadi,
beri makan bukan waktu sedih, kerana amalan ini akan menjadikan satu sunnah akan hilang. Sunnah bila berlaku kematian, jiran bagi makan pada keluarga si mati. Kita jiran, sebelah rumah kita ada kematian, so kita masak nasi, kita masak lauk, kita bagi kat dia, sebab dia tengah sibuk uruskan jenazah. Kita tak boleh nak salahkan juga orang yang buat kenduri ni. Orang yang menjadi jiran pun kena ambil tanggungjawab benda ni. Hidupkan sunnah ni, bagi makan, masak nasi, orang sebelah kanan masak nasi, orang sebelah kiri bagi lauk, orang atas bagi sirap bandung. Ni saya datang bawa sirap bandung ni, boleh minum dengan keluarga. Kita hidupkan budaya ni. Ini kita nak hidupkan sunnah. Kita marah orang buat kenduri tahlil, tapi kita tak hidupkan sunnah. Kita tak pergi makan. Kawan tu duduk kat rumah, tak ada buat makan, aku buat lah. Kita bagilah, kita jiran, kita buat. Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi bila Ja'far mati, Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman, buat makan kepada keluarga Ja'far, kerana telah datang kepada mereka benda yang menyibukkan mereka. So sunnahnya apa? Bila ada kematian, jiran bagi makan kepada keluarga si mati, bukan keluarga si mati berhabis duit bagi makan pada jiran. Ini menyalahi maksud syarak. Dahlah dia sibuk dengan urusan jenazah, banyak duit nak pakai, beli apa, nak bayar orang korek dia lagi, nak bayar hutang si mati lagi. Jadi kita datang, lepas tu minta 3 hari lah tu. 3 hari lah, jangan roti kering je. Susah dia, beban dia, siang kat dia. Kita bagi makan kat dia, kita bagi makan kat dia. Ukhuwah Islamiah kita zahirkan dalam tempat kita. Kita mula dulu tuan-tuan, kita mula bila ada kematian kita bagi makan. Okey, baik. Kalau selepas daripada itu kita nak buat makan, kita nak sedekahkan pahalanya kepada si mati, yang tu tidak menjadi masalah. Kita buat makan, kita buat kenduri, lepas tu kita kata pahala yang saya bagi makan ni saya nak hadiahkan kepada mak saya yang dah meninggal dunia. Yang tu tak ada masalah, pahala makan lah. Tapi bacaan tahlil tu, yang tu jadi problem. Bacaan yang ada susunan, mula-mula baca Fatihah, lepas tu 3 qul, lepas tu ayat kursi. Bacaan tu yang ikut susunan tu tidak ada dalam mana-mana hadis. Yang tu Malay punya version. Tuan-tuan pergi cari kat Mekah, tuan-tuan pergi cari kat Jordan, Arab memang tak ada tahlil versi tu. Tahlil pada Arab ni la ilaha illallah, itu tahlil. Bacaan tu yang ada susunan tu tidak ada dalam mana-mana dalil. Kalau nak baca Quran, baca Quran, lepas tu hadiahkan pahalanya pada si mayat. Mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal, sampai. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak sampai. Tuan-tuan mazhab apa?